السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada malam ni, menyambung perbahasan kita daripada indahnya pesan Luqman Al-Hakim. Kita masih lagi pada perbahasan ayat 1 sampai 11 surah Luqman. Kita belum masuk lagi muka surat 5, iaitu Nas surah Luqman dan terjemahannya. Sebab perbahasan buku ni hanya fokus ayat yang ke-12 sampailah ayat yang ke-19. Kalau kita buka dalam Quran, ini satu muka surat. Ayat 12 sampai 19 ni duduk pada satu muka surat. Muka surat 412 dalam mushaf. Surah Luqman ni ada 4 muka surat. Cuma sebelum pada kita masuk fokus buku ini, iaitu pesanan Luqman Al-Hakim tu, kita nak tahu juga ayat 1 sampai ayat 11 Tuhan sebut apa. Kita dah sebut sebelum ni ayat 1 sampai 7. Apa yang Allah Ta'ala sampaikan dalam opening, mukaddimah daripada surah Luqman. Sebelum ni kita dah sebut ayat 1 hingga 5 surah Luqman ini mempunyai persamaan yang sangat rapat dengan ayat 1 hingga 5 surah Baqarah. Permulaannya sama, pengakhiran ayat 5 pun lebih kurang, iaitu cerita tentang Al-Muflihun, iaitu orang-orang yang berjaya. Orang-orang berjaya, kalau kita tengok, ialah orang-orang yang menyahut seruan Tuhan. Menyahut seruan Tuhan, patuh perintah Allah Ta'ala, patuh juga perintah Nabi-Nya. Apa yang disuruh oleh Nabi, apa yang ditunjukkan oleh Nabi, dibuat. Sebab tu perkataan Al-Falah itu ialah perkataan yang memang kita akan dengar hari-hari, iaitu dalam salat kita, dalam seruan azan. Bila mana muazzin melaungkan hayya 'alal falah, di situ kita diajar oleh Nabi untuk menjawab la haula wala quwwata illa billah, iaitu menjawab dengan ucapan hauqalah. La haula wala quwwata illa billah tu juga disebut dengan kalimah hauqalah. Kenapa kena jawab dengan macam tu? Kerana nak menyahut seruan jadi orang berjaya ni, kita kena akur dan sedar kudrat itu datang daripada Allah Azza wa Jalla. Sebab tu sebut la haula wala quwwata illa billah, tiada daya dan upaya melainkan apa yang telah diberi dan diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi ayat 1 hingga 5 Tuhan sebut tentang Al-Quran ini penuh dengan hikmah. Siapa-siapa yang nakkan hikmah, maka dia teliti Quran, dia akan dapat hikmah selain daripada dia berdoa. Antara hikmah itu ayat ketiga Tuhan sebut hudan wa rahmah. Antara bentuk-bentuk hikmah yang akan orang tu dapat, orang yang berjaya dapat, muhsinin tu dapat, dia akan dapat hidayah dan dia akan dapat rahmat. Lepas pada itu dari segi perbuatan, ayat yang keempat Tuhan sebut allazina yuqimunas salah. Mereka ni mendirikan, menyempurnakan pendirian salat. Wa yu'tuz zakah, wa yu'tunaz zakah, menunaikan zakat, dan mereka ni percaya pada akhirat. Kita dah sebut juga sebelum pada ni, iaitu orang-orang yang lalai,
ialah orang yang telah membeli lahwal hadis, kata-kata yang sia-sia. Dalam ayat ni para ulama tafsir menyebutkan, hatta para sahabat menyebutkan, antaranya Abdullah bin Mas'ud, lahwal hadis pada ayat yang ke-6. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadis, maksudnya ialah al-ghina. Al-ghina situ maksudnya ialah music, bunyi-bunyian yang dibuat oleh musyrikin Mekah sengaja untuk menghalang alunan bacaan Al-Quran yang dibaca oleh Nabi. Jadi atas dunia ni kita akan jumpa kelompok manusia yang menyahut suruhan Tuhan, yang nak pada kejayaan, dan ada sekelompok manusia yang tak nak pada benda tu, berpaling daripada benda tu, bahkan mempersendakan apa yang Allah Ta'ala seru, apa yang ada dalam Al-Quran tu. Malam ni ayat yang ke-8 kita tengok dalam mushaf, sebelum kita tengok buku kita ni. Ayat ke-8 Allah Ta'ala sebut, innal ladzina amanu wa amilus salihat lahum jannatun na'im. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, iaitu yang ada kepercayaan terhadap Tuhan yang esa dalam diri dia, wa amilus salihat, dan yang menunjukkan percayanya dia pada Tuhan tu dengan dia beramal saleh, dia buat amal saleh. Apa dia akan dapat? Sebelum Tuhan cerita detailkan apa yang dia akan dapat, Tuhan sebut umum dulu. Lahum jannatun na'im. Bagi mereka itu syurga yang penuh dengan kenikmatan. Bila mana kita tengok ayat ni, para ulama, Ibnu Katsir, Imam At-Tabari, Al-Qurtubi dan lain-lain, mereka membawakan ayat daripada surah lain untuk bagi nampak apa yang orang mukmin ni perlu idamkan dalam hidup dia. Iaitu dia bawakan ayat daripada surah Asy-Syu'ara, ayat yang ke-53, 54 dan juga 55. Ini tafsiran kepada ayat yang ke-8. Okay. Kalau tuan-tuan buka dalam mushaf ayat dalam surah Asy-Syu'ara ni 53, 54 dan juga 55. Surah Asy-Syu'ara ni dia duduk pada juzuk yang ke-19. Dia lagi depan daripada surah Luqman. Ayat 53, maaf, bukan 53, 83, 84 dan juga 85. Okey. Ayat ni ialah doa Nabi Ibrahim. Tuan-tuan kena tanda, doa ni pun kita boleh baca, kita boleh amalkan. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin waj'al li lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warathati jannati na'im. Jannati na'im. 3 ayat ni. Ini doa Nabi Ibrahim. Doa Nabi Ibrahim. Allah Ta'ala sebut Nabi Ibrahim ni, waktu dia berdakwah kepada kaum dia ni degil. Termasuklah yang degil tu ialah ayahnya sendiri, yang merupakan orang kuat kepada Namrud pada waktu itu. Tukang buat patung. Antara patung yang dia pandai buat, muka Namrud. Kalau kita buka surah Asy-Syu'ara lah, dia ada cerita panjang. Dia bermula daripada ayat yang ke-69 lagi. Allah Ta'ala sebut, watlu alaihim naba'a Ibrahim idh qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun. Tapi kita tak nak fokus yang tu. Saya nak fokus yang ayat 83, 84 dan 85. Doa Nabi Ibrahim. Sebab macam-macam mana pun, untuk kita implementasikan sikap ataupun ciri-ciri ahli syurga, sebelum kita dapat syurga betul, di dunia ni dah kena ada bakat nak pada syurga Tuhan, iaitu kena banyak berdoa. Dan doa yang terbaik ialah mencontohi doa para Nabi dan Rasul. Doa para Nabi dan Rasul dalam Al-Quran, salah satunya ialah ayat 83, 84, 85 surah Asy-Syu'ara ni. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Maksud dia apa? Nabi Ibrahim berkata, berdoa pada Allah Ta'ala, wahai Tuhan, berikan aku hikmah. Kita sekarang tengah bahas surah Luqman. Surah Luqman ni ialah Tuhan nak beritahu Quran tu ada hikmah dalam dia. Sekarang ni doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli hukma, wahai Tuhan, beri pada aku hikmah, ilmu pengetahuan yang mendalam, yang tepat. Wa alhiqni bis salihin, dan gandingkan aku, hubungkan aku dengan orang-orang yang saleh.
Memang cara nak dapat hikmah ni kena duduk dengan orang saleh. Bukan duduk dengan orang pandai. Sebab belum tentu orang pandai dia saleh. Ada orang pandai yang dia licik. Dia penipu. Dia pandai dalam menipu. Pandai juga. Tapi kita nak orang yang pandai dan juga dia saleh dalam masa yang sama. Nabi Ibrahim, waktu dia tengok kaum dia lawan dia sakan sangat ni, doa pada Tuhan, Ya Allah, dakwah aku ni kalau tak betul, tolong betul dakwah aku. Sebab tu dia berdoa, Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Dan jadikanlah bagiku sebutan yang baik, iaitu nama yang baik. Nabi Ibrahim minta supaya nama dia ni dicatat sebagai nama orang-orang baik sampailah ke akhir zaman. Sebab tu baiknya nama Nabi Ibrahim sehingga kita gandingkan nama Nabi Muhammad dengan nama dia dalam selawat. Sebab tu dalam doa Nabi Ibrahim dia kata, waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Jadikanlah nama aku baik dalam ingatan orang-orang yang akhir, iaitu kita sekarang. Dan yang paling penting yang ujung tu, yang ayat 85 tu, yang tu nak kena synchronize dengan ayat yang ke-8 surah Luqman ni, waj'alni min warathati jannatin na'im. Jadikanlah aku pewaris kepada syurga yang penuh nikmat tu. Tuan-tuan tengok ayat ke-8 surah Luqman, Allah Ta'ala sebut apa? Allah Ta'ala sebut pada surah Luqman ayat yang ke-8, innal ladzina amanu wa amilus salihati lahum jannatun na'im. Lebih kurang tu, waj'alni min warathati jannatin na'im. Jadi mula pada malam ni, saya sendiri, tuan-tuan pun kena amalkan doa ni. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin waj'al li lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warathati jannati na'im. Tapi kalau kita baca lagi surah Asy-Syu'ara tu, kita akan tengoklah lepas pada ayat 85 tu, waghfir li abi. Nabi Ibrahim kata, ampunkanlah Tuhan aku, innahu minadh-dhalin, dia daripada orang-orang yang sesat. Nabi Ibrahim ni menyimpan rasa yang sangat tinggi, hasrat dia nak tengok ayah dia tukang pahat berhala ni terima hidayah dia. Panjang lagi doa Nabi Ibrahim tu, tapi saya nak fokus 3 ayat tu je lah untuk kita amalkan. Lepas pada tu ada lagi doa-doa yang menarik. Saya jadi teringat surah Asy-Syu'ara ni. Saya ingat saya pergi umrah tahun 2018 ataupun 2017. Rasanya 2017. Waktu tu kata apa, baru balik setahun daripada habis belajar di Jordan. Okay. Di Madinah Al-Munawwarah, subuh pada waktu tu, yang jadi imam ialah satu orang imam, nama dia Dr. Salah Al-Budair. Dia baca surah Asy-Syu'ara ni. Entah kenapa saya rasa bacaan dia begitu berkesan. Dia baca daripada watlu alaihim naba'a Ibrahim, termasuklah doa-doa ni. Saya rasa tak puas bacaan dia tu, sebab bacaan dia tu sangat khusyuk. Pada rakaat kedua sampai menangis-nangis. Bukan dia seorang, jemaah pun menangis. Saya cari dalam live, sebab salat di sana kan dia ada rakaman. Okay. Cari dengan live, jumpa ada potongan salat subuh yang diimamkan oleh Dr. Salah Budair membaca surah Asy-Syu'ara. Tuan-tuan dengar, tuan-tuan cari, tuan-tuan search je dekat YouTube, ada Salah Budair surah Asy-Syu'ara salatus subuh. Kalau cari dalam bahasa Arab lah, kalau cari dalam bahasa Inggeris, Fajr prayer, Syu'ara, Salah Budair, dia keluar yang tu. Tuan-tuan dengar tu bagi waktu lah, jangan dengar waktu serabut, dengar waktu dah senggang elok, dah tenang sebelum tidur ke, tuan-tuan dengar bacaan dia, bacaan daripada orang yang betul-betul faham Quran. Salah Budair ni kita kira sebagai imam yang banyak tulis buku, kitab-kitab dia pun banyak dia tulis, tapi menarik. Dia taklah berlagu sangat, tapi dia baca daripada hati yang betul-betul dalam, daripada faham Quran. Tapi sedaplah bacaan dia tu, tak over. Entah kenapa saya rasa tertarik. Saya download video tu kerana nak dengar selalu. Menarik bacaan dia. Tuan-tuan carilah, dengar. Kalau nak rasa feeling dia tu. Jadi setiap kali saya pergi umrah, saya menunggu di Masjid Nabawi ni 2 orang. Antara Abdul Rahman Huzaifi dengan Salah Budair. Abdul Rahman Huzaifi ni antara imam tua lah di sana. Dia ni orang
dia ada campuran orang kita. Mak dia tu orang Kemboja, dan ayah dia orang Arab lah, Abdurrahman Al-Huzaifi. Ini antara Syekhul Qurra di Madinah, antara orang-orang yang fasih dalam bacaan Al-Quran di Madinah. Bacaan dia standard, tapi bacaan dia tepat. Ali Al-Huzaifi, maaf, bukan Abdurrahman Huzaifi, tapi Huzaifi lah nama dia yang belakang tu. Tapi dah tua dah sekarang, dah tua sangat dah. Tapi bacaan dia mantap lagi lah. Bacaan dia mantap. Ni antara, saya rasa lah, ada orang lain sedap lagi suara dia, tapi saya rasa bacaan dia orang tambah-tambah kalau subuh, dia sangat, orang kata apa, feeling dia tu lain. Feeling dia dalam. Okay. Cuma nak katanya, antara sebab saya teringat selalu surah Asy-Syu'ara ni kerana bacaan Salah Budair tu. Dr. Salah Al-Budair. Cuma kita amal lah doa tu. Rabbi habli hukma. Wahai Tuhan, beri pada aku hikmah. Hikmah ni penting supaya kita buat apa-apa dalam hidup tepat. Kita dah sebut sebelum ni. Maksud hikmah ni ialah buat benda tepat, cakap benda tepat pada waktu yang tepat untuk orang yang tepat. Kalau kita buat tak tepat, benda tu sia-sia. Benda tu kadang-kadang buang masa. Tapi kita nak supaya Tuhan atur hidup kita ni dengan hikmah. Okay. Jadi balik semula pada surah Luqman, ayat yang ke-8. Tuhan kata, orang beriman dan beramal saleh, bagi mereka itu jannatu na'im, disediakan pada mereka, bagi mereka syurga yang penuh nikmat. Kita tengok Nabi Ibrahim, dia berdoa tadi, waj'alni min warathati jannati na'im, jadikanlah aku pewaris kepada syurga yang penuh nikmat. Okay. Ayat ke-9 Tuhan sebut, bila mana orang beriman dan amal saleh ni dia dapat syurga, apa yang dia akan alami dalam syurga? Khalidina fiha, mereka akan kekal di dalamnya. Wa'dallahi haqqa, janji Allah itu benar. Wa huwal azizul hakim, dialah Tuhan yang maha mulia lagi maha perkasa. Ayat-ayat yang ditutup dengan nama-nama Tuhan yang menyebut tentang keperkasaan, kehebatan, biasanya membawa dua konotasi ataupun dua maksud. Pertama, memberi semangat kepada orang-orang yang beriman, sahabat awal yang beriman, untuk terus teguh bersama dengan Nabi. Jangan takut, walaupun kamu ditekan, dihentam oleh musyrikin Mekah, jangan takut. Sebab tu dalam ayat ke-9 Tuhan kata, wa'dallahi haqqa, janji Allah itu benar. Dengan syarat kamu kena sabar. Sebab memang hidup atas dunia ni kita kena ada dua benda ni, sabar dan syukur. Dua benda ni akan balance apa-apa saja yang berlaku dalam hidup. Kalau kita dapat nikmat, kita syukur. Kalau kita dapat musibah, kita sabar. Dua benda ni akan menjaga diri kita menjadi orang yang sentiasa mukmin, beriman. Tak jadi orang yang cepat mengeluh, tak jadi orang yang cepat putus asa. Tak. Kita kena mantapkan dua perasaan ataupun dua benda dalam diri ni, sabar dan syukur. Macam mana nak jadikan diri sabar? Berdoa pada Allah Ta'ala supaya Allah Azza wa Jal beri pada kita al-afwa wal-afiyah. Al-afwa ni ialah kemaafan, uzur daripada Tuhan atas kesilapan kita yang tak sengaja. Al-afiyah ni maksudnya kesihatan ataupun keselamatan, kesejahteraan pun boleh. Pagi petang Nabi ajar pada kita dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai untuk minta afwah dan juga afiyah. Afwah dan juga afiyah. Sebab tu waktu pagi kita kena baca, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyata fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyata fi dini wa dunyai wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amir rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi. Wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Doa ni sangat kuat pengaruh dia kepada kita kalau kita baca pada waktu pagi dan petang. Tuan-tuan boleh rujuk dalam perisai Muslim. Bagus doa ni untuk diamalkan. Ini untuk maintain sabar. Selain pada tu, sabar ni dia kena banyak tasbih. Sebab dalam Quran Tuhan sebut, wasbir ala ma yaqulun, bersabarlah wahai Muhammad atas apa yang orang kata pada kamu. Wasabbih bil ashyi, dan bertasbihlah kamu pada waktu petang dan juga pada waktu pagi. Wal ibkar. Jadi nak bagi kita ni ada sabar selalu. Jangan minta sabar, jangan berdoa ya Allah beri pada aku sabar, sebab Nabi larang. Sebab itu ialah minta bala. Tapi kita kena sentiasa tasbih.
Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Sebab tu Nabi sebelum tidur pun Nabi baca surah-surah Al-Musabbihat, Nabi baca At-Taghabun, Nabi baca Al-A'la, Nabi baca Isra. Ni antara surah-surah yang bermula dengan Al-Musabbihat. Nabi baca Jum'ah, Nabi baca surah Saf. Ni antara surah-surah Al-Musabbihat yang penting untuk kita baca. Untuk syukur, kita nak kena buat apa? Syukur ni manifestasi dia diukur dengan salat malam. Macam-macam mana pun itulah indikator orang yang bersyukur. Dia tak padan syukur dengan sebut Alhamdulillah. Boleh, tapi dia tak kuat. Kenapa saya kata macam tu? Sebab ianya ditunjuk oleh perbuatan Nabi. Bila mana Nabi bangkit pada waktu malam, isteri Nabi tegur, "Ya Rasulullah, semayang apa sampai bekak kaki ni?" Apa jawapan Nabi? "Afala akunu abdan syakura." Tak bolehkah aku jadi hamba yang bersyukur? Maknanya tuan-tuan, kalau kita tengok, tanda orang tu dia bersyukur terhadap nikmat Tuhan, dia bersyukur terhadap apa yang Tuhan beri pada dia, dia kena bangkit pada waktu malam macam mana pun. 2 rakaat pun jadilah. Tapi lagi banyak rakaat yang dia buat, lagi banyaklah syukur yang dia sedang tunjukkan terhadap nikmat yang dia ambil pada Tuhan. Benda tu mustahak. Orang yang buat 2 benda ni, tasbih banyak, bangkit malam pun ada, maka dia akan balance sabar dan syukurnya. Sabar dan syukur dalam diri dia akan balance. Okay. Kita balik semula kepada ayat yang ke-9. Bila mana Tuhan sebut wa huwal azizul hakim, dialah Tuhan yang maha perkasa, dialah Tuhan yang maha bijaksana. Maksudnya dalam masa yang sama, ia juga ancaman kepada musyrikin Mekah yang masih lagi degil. Sebab pada nama Tuhan Al-Aziz, perkasanya Allah Ta'ala itu, mulianya Allah Ta'ala tu, Allah Ta'ala nak sebut bahawasanya, kamu tunggu hari kamu. Hari ini kamu boleh naik kepala nak hentam Rasul aku. Kamu tunggu sampai masa kamu akan kena. Macam mana orang kafir kena? Dia mungkin kena azab, dia mati dan dia kena azab. Dan yang kedua, dia tak sangka last sekali dia masuk Islam. Itu pun antara kenanya Tuhan pada dia. Dan ini lebih beruntung lah. Orang kafir, dia punya mengelak, tak nak kena dakwah Nabi Muhammad, last sekali masuk Islam. Tuan-tuan tengok Amru bin Al-As, tuan-tuan tengok Ikrimah bin Abu Jahal, punya kuat lawan dakwah Nabi ni, sangat kuat lawan dakwah Nabi. Sehinggalah Allah Ta'ala takdirkan kedegilan dia orang kalah, jatuh. Akhirnya dia orang lembut hati, masuk juga Islam. Sebab tu Al-Izz Abdul Salam As-Sulami, dia ada tulis satu kitab kecil, kutayib lah, yang bertajuk Bidayatus Sul fi Tafdilir Rasul. Soalan-soalan awal untuk menceritakan kelebihan Rasul. Dalam tu dia senaraikan 41 kelebihan Rasulullah tu sendiri. Bulan Rabiul Awal ni, selain pada orang baca Syama'il Muhammadiyah Imam Tirmizi, kita pun baca yang tu. Dah ada terjemahan tu dalam cetakan Telaga Biru oleh Dr. Basit, Dr. Abu Anas Madani. Dia ada buat terjemahan untuk Bidayatul Sul tu. Tajuk dia bagi 41 kelebihan Rasulullah. Kecil je buku tu. Saya tak pasti Telaga Biru masih orang kata apa, cetak tak lagi ataupun tidak buku tu. Tapi buku tu menarik. Salah satu kelebihan yang disebut dalam susunan Izz Abdul Salam As-Sulami ni ialah lebihnya Nabi berbanding Nabi-Nabi yang lain. Antara yang dia buat perbandingan Nabi Muhammad dengan Nabi Isa. Nabi Isa, mukjizat yang Tuhan beri pada dia, menghidupkan orang yang mati. Menghidupkan orang yang dah mati puluhan tahun, bertahun-tahun dah mati, pergi dekat kubur dia doa, hidup balik. Tapi lebihnya Nabi Muhammad menghidupkan hati orang yang telah mati. Yang tu lagi mustahil. Sebab dia hidupkan orang mati, kawan tu tak ikut pun dia, hidup saja, masih kufur dia sebagai Rasul. Tak bijak lagi lah. Hebat dah tu. Dah hebat dah tu, boleh bangkitkan orang daripada kubur. Okay, boleh hidupkan balik dengan izin Tuhan. Tapi yang Nabi Muhammad ni lagi besar. Sebab dia menghidupkan hati yang sangat degil. Yang semua orang duk kata, orang Islam duk kata, pakai macam tu dah lah Amru bin Al-As ni. Ikrimah ni matilah kufur macam tu. Last sekali Tuhan takdirkan dia masuk Islam. Dia join perang. Dia sedekah balik. Dulu dia bagi duit yang banyak untuk perang Badar, nak lawan Islam. Bila mana dia masuk Islam, dia sedekah balik harta dia untuk dia cover balik terhadap kejahatan lampau dia. Dia infak dalam jumlah yang banyak. Perang apa pun. Ini anak kepada Abu Jahal. Anak kepada Abu Jahal, Ikrimah ni. Siapa sangka
hati yang sangat degil itu ditundukkan jugalah sekali. Jadi ini ialah benda besar. Jadi wa huwal azizul hakim, dialah Tuhan yang maha perkasa. Perkasanya Allah Ta'ala ialah dia boleh memegang hati manusia dan dia membalikkan hati manusia itu ke arah kebaikan. Ayat yang ke-10. Ayat ke-10 ni ialah dalil-dalil tentang kebesaran Allah Azza wa Jalla. Kalau kita tengok pada ayat ke-10, Tuhan sebut khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha. Dialah Tuhan yang telah menjadikan langit-langit tanpa tiang yang dapat kamu lihat. Tuan-tuan tengok awan yang menurunkan hujan. Kita ni 2 hari ni hujan tak berhenti, ni dah berhenti. Tuan-tuan tahu tak berat hujan, berat awan tu berapa? Awan yang kita tengok yang gelap tu, bila mana nak hujan datang dengan pokok warna gelap apa semua tu, berat dia beribu-ribu tan. Kalau dia jatuh atas kita, confirm mati kita. Confirm mati. Tapi dia bergerak, menurunkan hujan, akhirnya dia berlalu. Tuhan jaga awan tu tak jatuh. Kalau jatuh, ranak habis kita. Terbalik habis kita. Tapi kebesaran dia menjadikan awan itu duduk elok. Di mata manusia tak nampak macam ada benda yang memegang pun. Tapi itulah kebesaran Tuhan. Maknanya Allah Ta'ala nak beritahu pada Quraisy, wahai Quraisy, aku Tuhan yang memegang benda lagi besar daripada memegang hati kamu. Pegang hati itu lekeh sangat berbanding pegang benda lain. Maknanya pegang langit supaya tak jatuh atas kamu tu lagi berat berbanding pegang hati kamu. Kenapa sombong? Sekarang ni aku beri pada kamu waktu untuk fikir. Nak ikut tak nak ikut? Azab tak turun lagi, tapi masih juga degil. Wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa batha fiha min kulli dabbah. Dan kami kukuhkan atas muka bumi ini dengan bukit-bukit, gunung-gunung yang menjadi pasak bumi sehingga tak berlakunya gegaran. Sebab kita kena tahu, bumi Hijaz, Mekah dan Madinah ni ialah bumi yang pernah juga berlaku gegaran. Walaupun dia taklah seperti mana setengah negara yang memang kuat bergegar, tapi dia pernah bergegar. Pernah ada gegaran lah. Termasuklah negara-negara yang belah Afrika, macam tuan-tuan dengar 2-3 minggu lepas tentang gempa bumi di Morocco, di Libya sebahagian itu. Itu ialah benda biasa di sana. Memang benda negara-negara belah-belah Afrika macam tu memang banyak kali kerap berlaku. Termasuklah negara jiran kita Indonesia pun antara negara yang kerap berlaku. Tapi Allah Ta'ala kata kami jadikan bumi itu ada pasak-pasaknya yang memegang kerak bumi itu supaya geseran-geseran tu kamu tak perasan. Ni orang yang tahu dalam bidang ni, dia tahulah. Bumi yang kita duduk berjalan ni, tanah yang kita duduk berjalan atasnya ni, dia berlaku pergerakan. Sebab tu dalam Quran sebut ihtazzat warabat. Antara sifat tanah bumi ni bergetar dan dia berubah. Cuma getaran dan perubahan tu tak terasa di kita. Melainkan ada waktu-waktulah yang kita boleh rasa gegaran tu. Cuma Allah Ta'ala kata aku jaga benda tu. Tapi manusia ni kalau dah degil tu memang degil. Antamida bikum, supaya dia menjadi tenang. Wa bassa fiha min kulli dabbah, dan dikembangkan pula di atas muka bumi itu segala binatang ataupun makhluk yang melata. Dabbah ni biasanya merujuk kepada binatang yang berkaki 4. Tapi bila mana dia sebut umum macam tu, semua sekali lah yang melata atas muka bumi ni termasuk kita, manusia. Wa anzalna minas sama'i ma'an fa'ambatna fiha min kulli zawjin karim. Dan diturunkan daripada langit itu air yang menumbuhkan padanya setiap benda berpasang-pasangan. Min kulli zawjin karim, maksud dia kalau tengok, tumbuh berbagai tanaman yang memberi banyak manfaat. Karim tu balik kepada Allah Azza wa Jal yang memberi manfaat tu sendiri. Ayat ni waktu turun kepada musyrikin Mekah, ianya benda yang mengejutkan dia orang. Sebab geografi tanah dia orang tu ialah geografi yang memang boleh nampak ayat ni. Turun hujan di negara Arab ni memang menyegarkan tumbuh-tumbuhan direct.
kita boleh nampak rumput yang layu, pokok yang layu, kena hujan, dia segar lain macam. Beza dengan tanah tempat kita ni, tak turun hujan pun kita nampak segar kadang-kadang, turun hujan pun macam tu lah. Sebab memang dataran kita ni dah penuh dengan tumbuhan pun. Tapi dataran yang tandus, waktu dia terima, kita nampak, kita akan nampak benda tu. Kita tak pernah nampak sebelum pada tu. Orang-orang yang duduk situ lah, dia tengok tu, dia rasa terkejut. Dia rasa macam benda tu hebat di mata dia. Okay. Allah Ta'ala sebut pada ayat yang ke-11, Hadza khalqullah fa'aruni madza khalaqal ladzina min dunih balidh zalimuna fi dhalalim mubin. Penutup sebelum masuk pada cerita Luqman, Tuhan kata itu semua ciptaan Allah, maka cuba tunjukkan kepada aku sembahan-sembahan yang kamu sembah itu, makhluk-makhluk lain yang kamu sembah tu, apa ciptaan dia orang? Apa yang dia orang buat? Pada zaman dulu, kalau kita tengok zaman musyrikin Mekah ni, antara profession yang hebat selain daripada bersyair, ini disebut dalam Al-Qurtubi, ialah kepandaian melukis dan mengukir. Lukis dan ukir. Ukir apa-apa sebiji jadi macam mana yang dikehendaki. Dia ukir binatang apa jadi. Macam sama kita lah. Ada orang yang pandai melukis, ada orang yang pandai mengukir. Jadi ada sebahagian orang Arab ni dia gila benda-benda tu. Dia rasa hebat. Dia letak dekat rumah dia ukiran-ukiran, dia pahat bukit ke batu apa-apa semua daripada bukit sehingga membentuk satu benda. Sebab tu bila mana dia orang pergi ke Syam, dia orang tengok di Syam ni perkembangan ilmu ukiran dan lakaran ni lebih lagi. Sebab tu Roman pillar, tiang Roman ni, kalau di Syam ni, ini antara wilayah yang awal ada konsep tiang yang hebat ni. Tiang-tiang Rom ni. Sampai tempat kita pun kita panggil Roman pillar jugalah. Cuma nak katanya mereka ni lebih berkepandaian dalam bab ni. Waktu musyrikin Mekah pergi sana, Quraisy pergi sana, dia orang hebat tengok benda tu. Sebab tu dia orang tengok patung berhala, dia orang bawa balik. Amru bin Luhai ni dia tengok, dia bawa balik Mekah. Sebab dia takjub. Sebab kepandaian ni jarang orang ada. Tuhan kata, Hadza khalqullah. Ini semua yang aku sebut ni ialah ciptaan aku. Fa'aruni madza khalaqal ladzi. Tunjukkan pada aku ciptaan makhluk lain. Kalau orang lain, kalau manusia, dia lakarkan sesuatu, dia buat lukisan apa, tapi dia tetap lukisan, tak hidup lukisan tu. Tapi Allah Ta'ala, contoh, dia lukis kuda, cantik, real kuda tu, tapi dia duduk di kertas tu je lah. Dia tak boleh keluar, dia tak boleh berlari. Tapi kuda yang Tuhan cipta dah memang berlari depan mata dia pun. Kuda tu yang dia orang duk bela tunggang tu, itu lagi hebat daripada yang dilukis. Tapi nak kata manusia ni kan, dia bila mana dia ni hidup tak ada wahyu, dia hebatkan benda lain yang tak perlu pun dia overkan hebat benda tu. Dia tengok, oh hebat, boleh ukir ikan dekat dinding pintu ni. Sedangkan yang Tuhan buat, ikan betul yang kamu makan pun. Itu lagi hebat sebenarnya. Tapi manusia ni dia selalu didivertkan. Dia selalu beralih arah. Siapa yang buat benda ni? Bisikan syaitan. Siapa yang layan? Nafsu manusia. Jadi Allah Ta'ala nak beritahu kepada musyrikin Mekah, yang kamu duk hebat-hebatkan tu, tak hebat mana pun. Yang Tuhan buat ni lagi hebat. Sebab tu Tuhan mention pada ayat yang ke-11 tu, penutup dia, balidh zalimun, bahkan yang zalim ini, orang-orang zalim ini, mereka berada dalam sesat yang nyata. Zalim tu kenapa? Kerana telah menghebatkan benda lain yang tak hebat, sedangkan yang Tuhan buat lagi hebat. Itu pun zalim. Itu pun bahagian daripada kezaliman. Okey. Kita selesai ayat 1 sampai ayat 11. Jadi secara kesimpulan kalau kita tengok ayat 1 sampai 11, muka surat yang pertama surah Luqman ni, Allah Ta'ala nak sebut apa? Yang kalau kita boleh simpulkan. Pertama, Quran ini memiliki hikmah. Quran ini memiliki hikmah. Hikmah tu apa? Hikmah tu ialah perkataan yang tepat, dikeluarkan pada waktu yang tepat, daripada orang yang tepat kepada sasaran yang tepat. Jadi ini penting. Kemudian Allah Ta'ala sebut, bila mana kamu dapat hikmah, kamu akan dapat hidayah, kamu akan dapat rahmat, kamu akan jadi orang muhsinin. Bila mana kamu jadi orang muhsinin,
Apa action yang paling jelas nampak pada muhsinin dan muflihun ni? Muhsinin dan muflihun ni samalah, orang berjaya. Action yang paling jelas akan nampak pada muhsinin dan muflihun ialah allazina yuqimuna as-salah, menyempurnakan pendirian salat itu, wa yu'tuna az-zakah, menunaikan zakat itu. Sebab tu benda ni penting, perkara ni penting. Sebab tu macam-macam mana pun indikator satu orang Muslim ni memang diukur pada salatnya. Walaupun dia bukan orang yang ada nama dalam kalangan masyarakat, bukan orang yang famous dalam masyarakat, tapi kalau dia menjaga salat, itu ialah tanda syiar keislaman yang sangat besar untuk menjadi ukuran pada banyak benda lain kalau kita nak berurus niaga dengan dia. Sebab tu tak menjadi keterlaluan sebahagian orang, dia nak pergi berurusan dengan orang tertentu, dia tengok kalau orang tu Muslim lah, kawan ni semayang pukul berapa, macam mana cara semayang, pengurusan semayang dia. Benda tu make sense untuk dijadikan sebagai indikator, walaupun taklah menjadi syarat wajib. Contoh, ada orang dia nak pergi kedai makan, dia tengok tuan kedai tu jaga tak salat. Tak, benda tu tak wajib pun. Tapi ada orang dia pilih nak tengok benda tu. Waktu dia pilih tu, pilihan dia tak salah. Tak salah pun pilihan dia. Itu warak dia. Hukum asal tak perlu pun. Tuan-tuan nak beli makanan kedai mana-mana, tuan-tuan boleh beli selama mana yang ianya halal, ianya dibuat dengan bahan-bahan yang halal. Hatta orang bukan Islam pun kita boleh makan. Tapi ada orang dia nak jaga warak dia tu. Dia nak ambil the best daripada yang halal tu. Sebab tu dalam Al-Quran sebut halalan tayyibah tu, halal dan baik tu. Baik tu datang daripada prosesnya, pembuatnya. Kalau kita nak ambil secara umum halal saja, okey, selama mana dia masih jelas, okey. Tapi ada orang dia nak benda tu. Benda tu tak salah. Ulama tak wajibkan, tak ada hukum yang mewajibkan, tapi ada orang dia titik beratkan benda tu. Mungkin setengah orang dia akan rasa macam leceh orang dia macam ni, tapi ianya ialah untuk pilihan diri dia. Dia tak menjadi kesalahan pun. Cuma nak katanya pada zaman para sahabat, ini indikator-indikator penting. Sebab apa pada zaman sahabat, zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in, nak berurus niaga ni open? Sebab zaman tu orang masih lagi menjaga salat dia. Zaman tu orang jaga salat. Memang saya jumpa ada orang yang sangat inquiry terhadap salat ni. Dia rasa macam ia satu security yang penting. Tapi kita tahulah payah nak jadikan itu indikator yang kita boleh guna secara meluas. Saya jumpa satu orang tua jaga salat. Kita kenal dia, satu orang jaga salat. Dia rasa risau sebab dia ada kedai, ruang kedai tu ada satu orang tumpang niaga situ. Saya bersembang dengan dia, pergi kedai dia makan semua. Dia kata yang sewa dekat depan tu, dia tak ambil sewa, dia bagi ruang je. Yang duduk kat depan tu jual roti canai. Sebelum subuh dia dah datang, bawa dengan roti canai dia. Orang nak azan subuh pun dia duduk situ lagi. Orang balik sembahyang subuh pun dia duduk situ lagi. Jadi dia ni rasa macam bila dia sembahyang subuh. Saya kata benda tu kita tak wajib usul pun asalnya. Tapi dia ni orang kalau dia dah jaga solat, dia ada perasaan macam tu. Dia memang akan rasa macam ish, tak kena seorang Muslim. Tapi bukan kuasa dia untuk dia arahkan, bukan kuasa dia. Tapi nak katanya ini jiwa muhsin ni dia macam tu. Dia akan jadi macam tu. Dia akan rasa macam tak berapa secure sangat. Tak haram, tapi kalau ada pilihan orang yang salat, dia akan ambil pilihan tu dulu. Ini ialah satu indikator. Bagi orang yang nak jagalah, bagi orang yang tak jaga dia bantai lah. Okay, cuma nak katanya dalam banyak ayat, bukan surah Luqman ni saja, dalam banyak ayat, banyak tempat Quran, banyak hadis Nabi pun menceritakan tentang pentingnya menjaga salat dengan sempurna. Bukan menjaga salat sahaja, salat juga tapi salat di akhir waktu, salat juga tapi salat dalam keadaan malah-malah. Ini orang yang salat tapi dia tak fulfill semua apa yang Tuhan nak. Jadi sebab tu para ulama sebut antara kesempurnaan salat berdasarkan hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar, kalau saya tak silap, hadis riwayat Bukhari,
Bila mana ada seorang sahabat tanya, amal apa yang paling terbaik dalam Islam? Nabi kata, as-salatu fi waqtiha. Salat on time. Kemudian baru buat baik pada mak ayah. Sebab tu para ulama sebut, antara cara nak dapatkan khusyuk dalam salat ialah salat pada waktu yang tepat, bacaan yang benar, dan perasaan ataupun ikhlas, jiwa yang ikhlas. Maknanya ambil kira waktu tu penting. Ambil kira waktu tu penting. Sebab tu benda ni, saya sekarang ni saya rasa semua masalah yang berlaku kepada orang Islam mesti kena balik pada tu juga. Tuan-tuan boleh bayang, kita baca surah Luqman, belum masuk separuh muka lagi Tuhan mention salat dulu. Maknanya benda tu penting, benda tu mustahak kepada seorang Muslim. Kita bagi lalu azan, nanti kita bagi kesimpulan. Okey, tadi kita sebut tentang, pada ayat yang awal lagi, ayat keempat Tuhan sebut tentang salat. Sebab benda ni penting, sebab dua kali tentang isu salat ni disebut dalam surah Luqman. Pertama ayat yang keempat, yang kedua nanti kita akan tengok pada perbahasan kali yang akan datang. Ayat yang ke-17, pesanan Luqman kepada anaknya, ya bunayya aqimis salah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Maknanya Luqman Al-Hakim dia compilekan dalam pesanan dia kepada anak dia, dia rangkumkan, antaranya ialah salat. Benda ni penting dan mustahab macam-macam mana pun. Sebab tu kalau kita buat carian dalam Quran ni pun, perkataan salat ni antara perkataan yang agak banyak diulang dalam Al-Quran. Sebab itu ialah syiar. Bila mana kita sebut syiar ni, ianya ialah tanda. As a Muslim, itulah tanda anda. Macam mana kita membawa kenegaraan kita, nationality kita sebagai Malaysia. Tanda dia, kita ada IC warna biru. Itulah petanda kita Malaysia. Kita ada pasport kita apa semua. Okay. Tapi petanda anda seorang Muslim ialah anda salat. Pergilah ke mana-mana tempat pun, bila mana kita salat, walaupun di negara yang tak ada orang Melayu situ, tapi ada orang Islam, kita akan dapat lihat kebersamaan kita dengan bangsa lain yang Muslim ialah pada salat dia. Ini benda yang telah menyebabkan banyak non-Muslim kejut pada isu ni. Sebab tu tuan-tuan tengok, ada non-Muslim ni, dia pelik tengok orang Islam salat, sehingga dia tanya orang Islam, ni dah kenal daripada kecil ke ni? Tak pun. Kenal kerana apa? Kenal kerana salat tu. Kita pergi musafir, kalau jenis orang yang jenis jaga salat, tuan-tuan pergilah negara mana pun, tuan-tuan salat, tuan-tuan akan dapat rasa akrab dan eratnya kita dengan Muslim di negara lain kerana salat tu. Itu ialah titik temu kita. Titik temu kita. Tambah lagi kalau kita pergi buat umrah apa semua, macam-macam bangsa, macam-macam negara, macam-macam bahasa dipertuturkan, tapi salat itu menjadi tonggak dia. Jadi macam-macam mana pun, antara benda penting untuk orang tu dapat hikmah juga ialah dengan dia menyempurnakan salatnya. Jadi sebagai kesimpulan akhir, penutup dia, kita recall balik tadi doa Nabi Ibrahim pada surah Asy-Syu'ara tadi. Allah Ta'ala sebut dalam surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-83 sampai 85, Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warathati jannatin na'im. Kita amalkan doa ni. Kalau tuan-tuan nak baca panjang lagi, buka Quran lepas pada ni tak apa, itu lebih baiklah. Cuma bagi saya, boleh amal 3 ayat ni. Tuan-tuan baca sebelum salam, tuan-tuan baca dalam sujud, baca doa individu bangkit tengah malam pun, ini ialah doa yang baik. Sebab ini ialah ucapan abal anbiya, bapa kepada sekalian Nabi-Nabi, iaitu Nabi Ibrahim. Antara sebab zahirnya Nabi Muhammad ialah kerana Nabi Ibrahim itu sendiri. Jadi kita ambil doa abal anbiya ini sebagai amalan kita. Wallahu a'lam. Kita berhenti situ. InsyaAllah minggu depan kita akan masuk muka surat 5 tu, Nas surah Luqman dan pesanan dia. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.